يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan ayahanda saya, Tuan Imam, tidak lupa kepada muazzin, saf kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan pertemuan kita, duduknya kita dalam rumah Allah pada malam ini, Allah kurniakan kepada kita hidayah, kefahaman. Mudah-mudahan dengan kefahaman itu dapat kita manfaatkan untuk membawa perjalanan kehidupan kita, ahli keluarga kita dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita tidak berkitab. Kita akan bercakap mengambil beberapa pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila masuk bulan Rajab sampai pada tanggal 27 Rajab, masing-masing akan memperingati peristiwa yang sangat besar. Dan memang besar pun peristiwa ini, kerana peristiwa ini adalah peristiwa yang menguji keimanan. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat pengajaran dan meningkatkan iman pada diri kita. Surau, tuan-tuan, bila pengurusi mengingatkan saya tarikh kuliah dan minta bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, itu sahaja. Satu perkara yang pada saya mudah mengingatkan untuk bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, kita sampaikan. Tetapi sayang, ada beberapa masjid jemput saya untuk menyampaikan ceramah Isra' wal Mi'raj. Kita terima, dan bila nak pergi, paginya pengurusi setiausaha telefon pula. Ustaz, malam ni tolong cakap tentang bagaimana dosa, bagaimana azab yang kena kepada orang yang tidak amanah dan memakan harta. Sebab apa? Sebab dia harapkan saya sentuh supaya orang dalam masjid itu yang buat perkara tu terkena. Tengah hari telefon pula Pak Imam, Ustaz, malam ni sentuh tentang solat, Ustaz. Jadi kalau semua nak suruh bercakap, berhampa je lah ceramah. Saya kata tak apa, insya-Allah saya cakap setakat mana boleh. Tapi malam ni saya kata bagilah ruang masa lebih sikit. Sebab ni cerita Isra' wal Mi'raj ni banyak benda. Tak payah panjang-panjang Ustaz, kita cerita bab solat ni. Yang siang tadi Ustaz setiausaha telefon ni, malam Pak Imam telefon. Jadi kita nak bercakap ni tujuannya nak hentam orang. Bukan kita suruh dengar cerita Isra' wal Mi'raj ni nak hentam orang. Sebab itu mudahnya macam tuan-tuan, bila mana Tuan Haji Nik kata, Ustaz malam ni kalau boleh kita sentuh tentang Isra' wal Mi'raj sebab kena dengan tarikhnya tu. Jadi mudah kita cakap. Soal kena tak kena itu bukan kerja kita. Soal nak kena beri pengajaran, kesedaran itu bukan kita. Kita cuma menyampaikan. Sebab Nabi sebut balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sebab saya katakan jangan kita niat kita nak supaya orang tu terkena dan sebagainya. Kerana ini adalah perangai Abu Jahal. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku ketika baginda menghadapi 3 perkara besar kesedihan dalam diri dia. Berlaku pertamanya apabila baginda kehilangan isteri yang tersayang.
Siti Khadijah yang banyak membantu dakwah Nabi, banyak memberi sokongan kepada Nabi, banyak memberi motivasi kepada baginda Nabi dalam meneruskan kerja-kerja dakwah. Akhirnya dijemput oleh Allah, maka meninggalnya isteri yang tercinta. Jadi isteri tercinta bila hilang, rasa macam patah sayap sebelah. Itu suami terasa. Jadi isteri yang kat belakang kalau nak rasa macam tu, jadilah pendorong suami. Bukan yang menyusahkan suami. Kalau menyusahkan suami, mati, suami kita lega. Jadi nak rasa kehilangan, biar kita menjadi pembantu, penyokong kepada suami kita. Walaupun lepas kita mati, memanglah suami kahwin lagi, bukan tuan-tuan. Kalau saya pun saya kahwin. Duk tunggu yang mati, bukan nak bangun dah. Tetapi percayalah, yang datang takkan sama dengan yang pergi. Walaupun orang perempuan kata, alah orang lelaki, ya, tapi dia takkan boleh menyelam dalam hati suami. Suami itu rasa kehilangan seorang wanita yang berada di samping dia, yang banyak memberi bantuan dan sokongan. Isteri Nabi ketika itu meninggal. Meninggalnya pula bapa saudara Nabi, Abu Talib. Orang yang banyak menyokong Nabi, banyak menjaga dalam urusan-urusan dakwah Nabi, biarpun agamanya tidak sama dengan baginda Nabi. Tapi dia menyokong, dia mengatakan kepada Nabi SAW, kamu lakukanlah wahai anak saudaraku, tidak akan siapa yang berani menyentuh kamu. Tengok, dia beri sokongan walaupun dia tak Islam. Sebab itu ketika mana dia nak mati, Rasulullah berada di samping Abu Talib. Apa kata Nabi kepada bapa saudaranya, wahai pamanku, masuklah kamu ke dalam Islam supaya aku boleh membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di sebelah sana, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal kata, Abu Talib, takkan kau nak tinggal agama nenek moyang kita? Ni dah penghujung-penghujung ni kamu nak tinggalkan. Jadi Abu Talib ni pun tuan-tuan terasa yang tu saudara, yang ini anak saudara. Ya, akhirnya dia tak sempat beriman. Tapi Nabi berusaha sedaya upaya nak supaya bapa saudaranya itu beriman, supaya dia boleh membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau nak jadi orang yang boleh dibela di hadapan Allah, jadilah orang yang beriman. Orang yang mengamalkan ajaran Islam, bukan Islam cuma pada kertas, Islam cuma atas kad pengenalan. Jadilah orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Ayat beriman selalu diikuti dengan beramal. Supaya iman itu bukan diukir pada bibir semata-mata, tetapi hendaklah dibuktikan dengan amalan. Hilangnya bapa saudara dia, maka dia rasa dia berada dalam keadaan yang tersepit. Sokongan yang diberikan oleh insan-insan tersayang ini sudah hilang. Walaupun Allah sentiasa menjaga Nabi SAW. Dan Nabi berasa kesedihan lagi apabila baginda Nabi pergi mengadakan dakwahnya dan mengharapkan penduduk-penduduk Taif ketika itu menerima kedatangan Nabi, menyambut dakwah Nabi. Sebaliknya Nabi dibaling dengan batu sehingga luka. Ketika mana ditanya, apakah perjalanan dakwah yang sangat getir pada diri Nabi SAW? Jawapannya adalah ketika mana dia ditolak, dia diancam, dia dibaling dengan batu ketika mana berada di Taif. Berbanding ketika Nabi ikuti di dalam peperangan Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi juga cedera. Tetapi Nabi tak terasa. Bila mana berada di bumi Taif menyampaikan dakwah, ditolak dakwahnya, lalu dicerca dan dibaling dengan batu-batu. Ini adalah merupakan satu yang sangat sedih pada diri baginda. Apabila darahnya mengalir, maka datang malaikat. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, andai kata darah yang mengalir pada tubuhmu itu sampai mencecah bumi, maka akan kami ratakan bumi Taif ini. Nak tunjukkan betapa dahsyatnya kemarahan para malaikat melihat orang-orang Taif menolak dakwah Nabi. Sebab itu Nabi bersedih. Tapi biarpun dakwahnya ditolak, Nabi tidak berkata kepada malaikat, hancurkan mereka. Sebab Nabi seorang manusia yang sangat mulia hatinya. Kita hari ni kalau kena macam tu, tuan-tuan, marah. Hampa tak sokong aku pilihan raya ni.
Ya, aku kalah tak apa. Kalau aku menang dekat Johor, siaplah hangpa yang tak menyokong aku. Ini ada pada diri manusia. Tapi tidak ada pada diri manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tahun kesedihan inilah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam untuk menjemput Nabi, dibawa di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Sebab itu disebut di sana Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah. Allah ni tuan-tuan maha suci. Kenapa Allah maha suci tuan-tuan? Sebab nak tunjukkan dia yang menyediakan segala-gala prasarana yang ada di dalam muka bumi ini, yang ada di langit dan bumi, semuanya prasarana ini disediakan oleh Allah. Namun ada di kalangan hamba-hamba dia yang tidak taat, biarpun Islam, tidak melakukan ibadah secara orang Islam, apatah lagi manusia itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Tetapi rezekinya tetap disampai macam biasa kepada hamba-hamba. Maha suci Allah. Allah tidak pernah ego, Allah tidak pernah takabur, Allah tidak pernah sombong, dan Allah tidak membalas kepada hambanya, ya, melainkan hamba itu benar-benar memerlukan kesedaran dengan beberapa peringatan. Itu Allah, maha suci Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdi, memperjalankan. Kenapa memperjalankan? Sebab itu kalau kita baca dalam kitab disebut bahawasanya mereka yang engkar, mereka yang tidak mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj ini hukumnya kafir. Kalau ada orang Islam tak percaya Isra wal Mi'raj, kafir dia. Kenapa kafir? Sebab disebut di dalam Al-Quran, bila kamu menafikan peristiwa Isra wal Mi'raj, kamu telah menafikan salah satu daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kamu menafikan peristiwa Isra wal Mi'raj, sama standard kamu dengan Abu Jahal. Sebab itu peristiwa Isra wal Mi'raj ni Nabi, tuan-tuan, kita forwardkan sikit lah. Ialah nak cerita semua daripada mula sampai habis, tuan-tuan, tak mampu kita malam ni, ya. Berapa lama kita boleh tunggu, ya. Takutkan saat lagi air kat bawah sejuk pula. Ada air malam ni. Saya dah tentu dah dapat air dah, tuan-tuan. Baik, nak sebutkan, ya. Apabila Nabi SAW dibawa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tu, naik sampai turun balik, sampai di bumi Mekah. Bukan nak ceritanya tamat dah, ni semua nak diringkaskan dulu supaya paling tidak dah tahu dah ending dia tu. Apabila sampainya Nabi daripada peristiwa Isra wal Mi'raj tu balik semula sampai di bumi Mekah. Dia sampai di Mekah, tuan-tuan, sebelum subuh. Sebelum subuh dia sampai dah. Tuan-tuan baca dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan perjalanan itu. Kata dia, Nabi sampai balik di bumi Mekah itu sebelum subuh. Nabi sampai balik tu, Nabi menung. Sebab apa? Kata baginda Nabi, aku berada di dalam keadaan yang orang katakan tertekan. Stres. Orang bahasa orang ini kata stres. Tertekan. Kenapa tertekan? Sebab bila sesuatu berlaku kepada aku, Nabi ni dia lain. Nabi lain, Rasul lain. Orang biasa lain. Saya dapat ilmu, saya nak mengajar. Tak nak mengajar, duduk diam-diam. Ya. Orang tarik tauliah, kita tak boleh mengajar dah walaupun ada ilmu. Orang bagi tauliah, maksudnya orang suruh kita mengajar. Kena mengajar. Ni dapat tauliah, dia simpan. Mengajarlah. Ada juga orang yang suka kumpul tauliah pun. Dapat tauliah, mengajarlah. Jadi bila berlaku sesuatu kepada baginda Nabi SAW, maksudnya perkara itu hendaklah disampaikan, kerana Nabi itu salah satu sifatnya tabligh, menyampaikan. Dia tak boleh simpan. Jadi bila berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi kena sampaikan kepada masyarakat. Soal beriman atau tidak bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Jadi dia fikir, macam mana aku nak sampaikan peristiwa ini, cerita ini kepada orang, kerana bendanya itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Daripada waktu malam, ya, pergi
Pergi tu tuan-tuan, daripada Mekah pergi ke Palestin. Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Kalau kita naik kenderaan pergi pun tuan-tuan tak boleh sampai masa macam itu. Tu kalau siang hari. Ini Nabi dibawa bukan setakat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur, naik sampai ke Sidratul Muntaha, turun balik semula ke Mekah. Jarak masanya terlalu singkat. Lalu Nabi sampai sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi duduk dan menung, dan fikir dan macam mana aku nak sampaikan kepada orang. Okay? Saya hari ini sampaikan kepada tuan-tuan, mudah benda dah ada, kita cerita. Dan yang kita cerita pula tuan-tuan duduk dalam surau masjid, dah tentu orang Islam. Mudah terima. Ini Nabi berada dalam masyarakat yang dikelilingi oleh golongan-golongan jahiliah, golongan musyrikin Mekah yang menentang Nabi. Lalu Nabi terfikir macam mana aku nak cerita. Tiba-tiba ketika itulah datangnya Abu Jahal. Sebelum subuh Abu Jahal datang. Tuan-tuan, sebelum subuh Abu Jahal dah sampai dah. Nak tunjukkan bukan Nabi yang bangun awal sebelum subuh, Abu Jahal pun awal. Jadi kalau ada masyarakat sini sampai subuh pun tak semayang, tak bangun lagi, perangai dia lebih teruk pada Abu Jahal. Sekian dimaklumkan. Itu nak beritahu. Abu Jahal bangun awal. Dia datang tengok Nabi. Dia kata, hai Muhammad, ada benda yang aku rasa ada benda kau nak sampaikan. Tengok, dia mula mencari. Aku rasa ada benda kau ni nak sampaikan. Nabi kata, ya memang betul ada benda. Apa dia? Malam tadi Allah bawa aku dalam satu perjalanan. Pergi mana? Pergi daripada ni Masjidil Haram ni, Mekah ni, dibawa aku pergi ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Ai, dia betul? Ya, dia kata. Dan dibawanya aku pula naik ke langit. Naik ke langit, turun balik sampai sini sekarang ni. Nabi kata, ya. Nabi ni dia tahu dah. Oh ya, Abu Lahab ni memang perangai macam mana, Abu Jahal perangai macam mana. Bila Abu Jahal cakap macam tu, Nabi tahu dia ni nak memperolok-olokkan Nabi je. Tapi dia tetap cerita sebab Nabi dia tak kira orang. Kita ni kadang-kadang tengok, budak ni kalau aku mengajar pun bukan dia faham pun. Nabi tak peduli siapa mad'u dia, siapa sasaran dia, dia sampaikan. Lalu kata Abu Jahal, aku rasa wahai Muhammad ni satu berita yang sangat baik. Dia puji Nabi Muhammad. Ni berita yang sangat baik ni. Nak tak kalau aku panggil orang kamu cerita balik benda ni, sebab ni perkara baik. Baik pada dia sebenarnya adalah dia nak berikan supaya Nabi dimalukan, diaibkan di hadapan khalayak. Tapi Nabi tak peduli semua tu. Nabi ini seorang yang lurus, jujur. Nabi kita boleh. Lalu dia pergi kumpulkan orang. Kata Ibnu Abbas, dalam masa yang terlalu singkat, masyarakat penuh mengerumuni tempat tersebut. Lalu dia kata, wahai Muhammad, kau cerita balik apa yang kau cerita ke aku. Nabi cerita. Nabi cerita. Bila cerita, orang kata, memang betul lah. Mereka bertepuk tangan, kata Ibnu Abbas. Mereka bertepuk tangan bukan seronok gembira, tetapi mereka bertepuk tangan seperti mana mereka menggejek Nabi. Mereka olok-olokkan Nabi, mereka menghina Nabi, konon-kononnya memang sahlah Muhammad sudah gila. Maka mereka suruh Nabi gambarkan macam mana kamu dibawa pergi apa semua. Dia kata malaikat Jibril datang bawa aku pergi. Dalam ramai-ramai mereka itu, kata Ibnu Abbas, ada golongan-golongan bangsawan, ada golongan-golongan perniagaan, ahli perniagaan. Yang mereka pernah sampai ke bumi Palestin. Mereka pernah sampai di Masjidil Aqsa. Mereka tahu selok-belok Masjidil Aqsa. Lalu kata mereka, wahai Muhammad, cuba kamu gambarkan kepada kami macam mana Masjidil Aqsa. Nabi cerita satu persatu, satu persatu. Akhirnya mereka menekan Nabi lagi, tanya lagi Nabi secara lebih detail bagaimana dalam Masjidil Aqsa itu, bagaimana sudut Masjidil Aqsa itu, bagaimana. Ditanya secara detail. Kata baginda Nabi, ketika mana mereka memperhalusi pertanyaan mereka itu, aku sudah mula kabur.
Aku sudah mula tak boleh nak jelaskan. Ialah benda sekali lalu tengok. Kata baginda Nabi, aku sudah mula kabur, tak boleh nak perjelaskan apa yang mereka tanyakan secara terperinci itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di hadapan mata aku gambaran secara jelas Masjidil Aqsa. Mereka bertanya, aku jawab apa yang ada di hadapan mata. Akhirnya ahli-ahli perniagaan itu kata, wallahi, benarlah apa yang kamu katakan ini wahai Muhammad, kerana kami pernah sampai di sana dan kami pernah melihat segala-galanya. Nak tunjukkan bahawa biarpun niat jahat asalnya Abu Jahal tadi kumpulkan orang supaya memperolok-olokkan Nabi, menghina Nabi, tetapi Allah mempunyai kuasa yang tersendiri untuk memberikan hidayah kepada siapa yang diperlukan. Akhirnya mereka menerima, sebahagian pada mereka menerima. Dan perkara ini dikabarkan kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, kamu dengar tak? Muhammad duk cerita, malam tadi datang malaikat bawa dia pergi ke Masjidil Aqsa, bawa naik pula, turun balik dalam masa yang sangat singkat. Kamu boleh percaya ke cerita ni? Sebab Saidina Abu Bakar ini adalah sahabat yang akrab dengan Nabi. Mereka mengharapkan Saidina Abu Bakar ini menafikan cerita ni. Oh, kalau macam ni aku tak sanggup duduk sebelah dia, besok aku pun dituduh sebagai pembohong. Tetapi bila mana mereka menyatakan, Nabi Muhammad menyatakan sedemikian, apa kata Saidina Abu Bakar? Andai kata inilah yang disampaikan oleh Muhammad dan lebih daripada ini sekalipun yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan tetap membenarkan kata-kata. Sebab Nabi Muhammad itu seorang yang al-amin, bukannya al-qazib, bukan seorang penipu. Mulai daripada hari itulah Saidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq yang membenarkan. Balik semula kepada ayat Subhanalladzi asra bi'ab. Asra bi maksudnya yang memperjalankan. Dari segi logik, sebab kadang-kadang manusia yang menolak ini kerana apa? Dia bersandarkan kepada logik akal. Dia kata tak logik. Macam mana Nabi Muhammad boleh dibawa? Zaman tu belum ada jet Concorde, belum ada lagi jet-jet yang super pantas. Macam mana Nabi boleh pergi? Dibawa ke Masjidil Haram, jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak yang sangat jauh. Dibawa pula naik ke langit, balik semula, jarak yang singkat. Mana mungkin? Sebab mereka bersandar kepada logik akal. Selalu saya buatkan satu simulasi, saya katakan bahawa tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, seekor semut yang ada di sekitar surau Al-Ma'arij ini. Pokok-pokok banyak, Pak Din tak? Pak Din tak nampak benda ni. Pak Din tanam pokok banyak. Tuan-tuan pergi duk tengok pokok, sandal-sandal kat pokok. Semut kat pokok tu mengayak masuk dalam poket baju. Datang pula seorang daripada ahli jamaah kata, jom kita pergi ke Ipoh. Mereka kata sana makan sedap. Masak ayam kampung sedap. Kita pun ikut pergi. Naik kereta pergi. Nak sarapan, nak makan tengah hari je pun kat Ipoh. Makan ayam kampung. Kita pun pergi. Pergi, semut tadi duduk dalam poket. Sampai di Ipoh kita makan, semut merayap ke atas kepala bau kita. Kita tak perasan. Semut tu tengok, oh macam ni bandaraya Ipoh hebat. Semut tu merayap jalan-jalan, masuk balik poket. Kita pun lepas makan patah balik. Patah balik ke Sungai Seri. Semut tu keluar, turun, terjun turun, dia naik balik pokok, dia beritahu kat kawan-kawan dia. Kau orang tahu tak? Aku tadi pergi ke Ipoh. Semut kata, gila hang. Ingat dekat daripada Sungai Sering nak pergi Ipoh. Ya, aku pergi tadi dia. Kenapa dia boleh sampai ke sana? Sebab dia masuk dalam poket baju kita, pergi ke sana, dan kita pergi dan balik, dia pun balik sama. Itu baru duduk dalam poket baju. Yang bawanya kita cuma berkenderaankan kereta ataupun kereta yang hebat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Dan kenderaan yang digunakan pakai itu borak. Borak ini tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis Nabi, borak ini seekor binatang yang mana bila mana dia melangkah, sekali melangkah sejauh mata memandang. Kereta apa yang tuan-tuan boleh nampak? Sekali tekan minyak, hilang terus. Tak nampak. Hebat Boeing apa sekalipun 747 ke, dia tekan minyak waktu dia nak naik tu, kita terasa, tapi orang di bawah masih boleh babai kat kita. Tetapi borak tidak, sekali melangkah sejauh mata memandang. Dan dia pula diutuskan oleh Allah bersama dengan Jibril alaihissalam datang membawa Nabi dalam perjalanan. Subhanalladzi asra bi abdi, membawa hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Dibawa dalam perjalanan pada waktu malam. Kenapa Allah bawa waktu malam? Bukan sebab Nabi gayat, tapi semuanya itu ada tamsilnya, ada ibarat yang perlu difahami. Nabi dibawa pada waktu malam oleh Allah supaya sedar di mana Nabi dibawa. Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid, nak gambarkan kepada kita sesibuk mana sekalipun, malam tolong gunakan sebahagian daripadanya untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah. Siang kita sibuk dengan urusan pejabat, tetapi berilah sedikit waktu malam untuk bersama dalam beribadah kepada Allah. Tengok Allah tunjukkan. Jadi nak tunjukkan perjalanan ini, Allah sebut barakna haulah. Dalam satu perjalanan yang mana di sekitarnya itu kata Allah sentiasa diberkati oleh Allah. Sekitar tu apa? Daripada Mekah menuju ke Palestin. Jadi bumi Palestin ini, sekitar bumi Palestin ini, bumi yang diberkati oleh Allah. Sebab itu orang Yahudi tak sibuk nak datang rampas Malaysia yang dikatakan bumi yang subur, yang aman. Dia tetap mencari bumi Palestin. Bumi Palestin ni apa hebat sangat? Pokok-pokok hebat ke tumbuh di sana? Tak. Tetapi mereka juga membaca ayat-ayat. Mereka tahu bahawasanya Palestin satu bumi yang diberkati oleh Allah. Sebab itulah akhir besok pun, bila mana turunnya Dajjal ke sana. Turunnya siapa? Turunnya Nabi Isa ke sana. Nak tunjukkan bahawa bumi Palestin ni tuan-tuan ada value yang tersendiri yang umat Islam harus faham, dan dia menjadi satu bumi yang pernah dijejaki oleh Nabi SAW. Dan umat Islam setidak-tidaknya kalau tidak mampu berperang, gunakanlah senjata yang diberikan oleh Allah, iaitu doa sebagai senjata. Mohon kepada Allah supaya bumi Palestin ini dikembalikan kepada umat Islam dan menghancurkan pemerintah-pemerintah yang ganas di kalangan golongan Yahudi laknatullah. Tengok Allah tunjukkan tuan-tuan. Jadi sebab itu kita katakan tadi, kalau kita niat kita nak suruh ceramah, nak suruh kenalkan orang tu, kenalkan orang ni, lebih kurang macam Abu Jahal tadi. Macam Abu Jahal. Sebab tu kita ni tuan-tuan elaklah daripada memiliki sifat Abu Jahal. Sama ada suka nak kenalkan orang ataupun yang jenis lambat-lambat bangun subuh tu. Ya, kena tukar sikit lah. Baik, kita mulakan. Baru nak mula. InsyaAllah. Nabi SAW dibawa daripada Mekah, duduk. Awalnya Nabi di rumah Ummul Hani. Datang Malaikat Jibril alaihissalam, buka dia punya bumbung, bawa. Keluarnya Nabi, dibawa keluar Nabi. Dibawa pergi mana? Pergi ke Telaga Zamzam. Kalau siapa yang pernah Mekah, dia tahulah. Tengok rumah Nabi, tengok Telaga Zamzam tak jauh. Ya. Dibawanya ke Telaga Zamzam untuk apa? Dibuat pembedahan. Nabi sebelum itu dah dibedah. Ketika masih kanak-kanak, ketika di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, Nabi telah dibedah sekali. Sebab tu Halimatus Sa'diyah takut. Akhirnya suruh pulangkan balik kepada ibu bapa dia. Dia takut jadi sesuatu. Kali kedua, Nabi sebelum dibawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, Nabi dibawa oleh Jibril alaihissalam, dibawa dan dibuat pembedahan.
dicucinya dada Nabi, jantung hati Nabi, lalu dimasukkan hikmah ke dalamnya. Dibersihkan segala sifat-sifat kekotoran tadi, lalu dimasukkan hikmah dalam diri Nabi SAW. Apa yang kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan? Nabi ini dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni dia sebagai tetamu Allah. Dijemput oleh Allah sebab nak berjumpa dengan Allah sebagai tetamu. Walaupun Nabi masih hidup. Kita besok tuan-tuan akan dijemput juga oleh Allah. Ramai dah di kalangan teman-teman kita lebih awal. Antara lain Bilal kita yang selalu kita dengar laungan azan. Telah dijemput oleh Allah. Kita juga akan menyusul kemudian. Ya? Jadi bagaimana Nabi nak bertemu dengan Allah pun malaikat Jibril tunjukkan sebelum bertemu dengan Allah, dicucikan hatinya, dibersihkan dirinya, dimasukkan hikmah supaya ketika mana dia berhadapan dengan Allah dalam keadaan suci bersih. Kita dulu bersih tak tuan-tuan? Bersih. Setiap anak yang dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tak pedulilah walaupun ibunya seorang pelacur, ibunya lahirkan dia hasil daripada pelacuran, mengandung, lahirkan dia. Yang berdosa si ibu, anak tak berdosa. Anak tetap lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi dalam keadaan kehidupan ini, kadang-kadang kita lupa yang kita dulu bersih dalam keadaan fitrah. Tapi bila hidup, kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Kita terlibat dengan berbagai-bagai perkara. Kita terima rasuah, kita makan hak orang, kita iniaya orang. Semua dosa-dosa itu akan menghitamkan diri kita. Datang dulu dalam keadaan bersih. Sediakah kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang hitam dan bergelumang dengan dosa? Maka sebab itu, kalau Nabi tunjukkan dia nak bertemu dengan Allah pun dalam keadaan bersih, maka kita juga kena sentiasa membersihkan diri kita. Bagaimana? Pertama, Nabi ajar solat 5 waktu. Jangan abaikan. Alhamdulillah kita yang hadir malam ni. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana cucu kita, bagaimana saudara mara kita? Itu yang kita kena tanya. Sebab hari ini isteri boleh berpelukkan dengan suami. Anak boleh berpelukkan dengan ibu bapa, tetapi pada yaumul akhirah mereka inilah yang akan mendakwa kita di hadapan Allah. Wahai Allah, kau tahankan sekejap manusia ini. Manusia pusing belakang tengok bini kita, tengok anak kita. Dialah yang menyebabkan aku jadi begini. Aku tidak menunaikan kewajipan yang kau fardukan. Aku jahil di atas segala ilmu yang kau berikan. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah mengajar aku. Tahan dia daripada memasuki syurgamu, ya Allah. Biar dia bersama dengan kami di dalam neraka. Anak akan menjadi musuh kepada ibu bapa. Suami akan menjadi musuh kepada isteri ketika itu. Hari ini boleh kita cakap I love you, you love me. Tapi di akhirat besok tak ada tuan-tuan. Maka sebab tu kena hati-hati. Waktu inilah kita kena mula membuat persiapan. Lalu Nabi dibersihkan, barulah dibawa dalam perjalanan. Naik burak, pergi. Sampai di Masjidil Aqsa. Semua kita tahu sampai di sana Nabi masuk solat. Menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang ada. Selepas solat, Nabi didatangkan 2 jenis minuman. Satu arak, satu susu. Ni orang tahu semua dah ini. Kita cerita sekejap-sekejap je lah. Arak, susu. Nak tunjukkan, Nabi pilih apa? Susu. Semua orang tahu. Tetapi kita nak ambil pengajarannya di mana? Kenapa Nabi memilih susu? Apabila Nabi memilih susu dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan, malaikat Jibril alaihissalam sebagai murabbi. Orang yang mengajar, yang memberikan penerangan. Bila Nabi SAW memilih susu, bila dia pilih susu tuan-tuan, minum. Lalu kata Jibril AS, wahai Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Andai kata engkau memilih arak tadi wahai Muhammad, maka akan hancurlah umatmu. Baca balik jawapan tu, tengok 2-3 kitab. Apa jawapannya? Sama. Kata Jibril AS, andai kata engkau memilih arak tadi wahai Muhammad, akan musnah dan hancurlah umat.
nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ni tuan-tuan, dia bertindak benarlah seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Isra disebut di dalam surah Isra. Mi'raj disebut dalam surah yang lain. Bukan satu surah. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut apa? Selaju saya sebutkan ayat ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW kalau dia bercakap, dia buat sesuatu, dia bertindak sesuatu, bukan ikut selera dia, bukan ikut hawa nafsu dia, tetapi illa, kata Allah, melainkan wahyu yuha, wahyu yang Allah wahyu kepada dia. Jadi bila dia nak ambil minuman, dia tidak memikirkan soal diri dia, tetapi dia memikirkan soal umat. Sebab itu dia memilih susu, dia tidak memilih arak. Kalau nak pilih ikut suka, yang bawa ni siapa tuan-tuan? Bukan pelayan kedai tepi sungai. Yang bawa ni malaikat. Malaikat bawa. Bila malaikat bawa, siapa yang kirim suruh bawa? Allah. Allah kirimkan arak, Allah kirimkan susu. Kalau Nabi ambil arak pun tak salah, ambil susu pun tak salah, sebab dua-dua diberi. Macam saya malam ni, tuan-tuan beri air mineral dia, tak ada pilihan. Air mineral je lah. Saya kuliah saya di Masjid Batu Lima, tuan-tuan, Batu Lima Kuala Lumpur. Dia letak air mineral satu, air twisters ke yang orange tu satu, dia letak sirap bandung satu. Air. Tapi saya tetap minum air mineral lah. Saya taklah minum air tu. Walaupun teringin nak minum juga. Dialah bayang kalau saya minum air twisters orange tu tuan-tuan. Minum sedap yang Syekh kita ada sebelah. Sedap ustaz tu, fresh orange dapat. Ya, mentang-mentang dia ustaz, kami air mineral pun tak dapat. Pak Imam duduk belakang, dengan sirap bandung semua dapat, mentang-mentang dia penceramah, aku Pak Imam ni pun tak bagi. Jadi saya minum air mineral jugalah. Tapi nak balik dia bungkus, ustaz ni memang untuk penceramah, tak dia bagi. Kita malam ni tak ada pilihan air ni. Nabi dapat pilihan, iaitu diberinya arak dan susu. Nabi pilih susu, walaupun tak salah kalau Nabi nak ambil arak, sebab arak yang datangnya daripada akhirat adalah arak yang tak mabuk. Tapi nak tunjukkan Nabi mengambil susu, jawapannya pilihanmu itu adalah fitrah, bersih. Jadi selamat umat. Jadi Nabi ni tuan-tuan, dia buat bukan ikut selera dia, dia nak jaga umat. Naik, dibawa naik satu demi satu lapisan langit yang terpaksa dilalui, dan setiap lapisan langit itu malaikat Jibril alaihissalam akan memberikan salam. Nah, Jibril alaihissalam tak bagi sekali salam, Assalamualaikum. Pintu langit terbuka 77 tak. Satu pintu langit bagi salam buka, malaikat tanya, siapa tu dengan kamu tu wahai Jibril? Muhammad. Oh, dah diutuskan? Ya. Buka pintu. Satu demi satu. Beri salam, beri salam, beri salam. Nak juga ajar kepada kita bahawa salam ni tuan-tuan, dia tak sama dengan good morning, selamat pagi, kuning-kuning menawan hati. Salam ini dia ada nilai tersendiri. Assalamualaikum. Kita beri salam kepada orang, kita mendoakan orang. Kita beri salam sunat, orang dengar salam wajib jawab. Dia jawab balik, jadi dia doakan kepada kita balik. Nak tunjukkan, kalaulah seluruh umat Islam mengamalkan salam ini tuan-tuan, maka ukhuwah akan makin rapat. Kita tengok. Ini pun satu juga. Saya harap tak ada lah di kalangan penceramah-penceramah ataupun pihak-pihak tertentu dia ambil contoh-contoh yang bodoh lah. Saya sebut contoh bodoh kerana marah sikit. Takut besok ada pula dia kata, ustaz, sebab itulah kami mewajibkan kalau nak semayang Jumaat kena 3 dos. Kena ada cucuk penggalak. Sebab nak pastikan mereka ni bersih, selamat. Tengok Nabi nak pergi Isra' wal Mi'raj pun dia belah dada dulu, nak bersihkan. Janganlah ambil contoh bodoh tu. Ya, nak samakan pun biar betul lah sikit. Kalau dah hampa jenis tak nak bagi orang sembahyang Jumaat, cakap je lah.
Ya, ini nak semayang Jumaat kena 3 dos. Kena ada penggalak baru boleh. Habis nak pilihan raya dekat Johor, tak pula apa kira galaknya di sana. Boleh pula. Ya. Awak ingat yang saya pelik, saya pergi kuliah subuh di satu masjid di Kelang. Kuliah subuh ramai pagi tu. Saya tak tahu kenapa selalu saya pergi tak ramai, hari tu ramai pula. Lepas tengah-tengah kuliah saya berhenti sekejap. Saya kata, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan pagi ni ramai sangat? Ni semua yang datang kuliah subuh pagi ni dah cucuk penggalak ke? Maka dia, saya tahu dalam ni ada yang belum cucuk penggalak. Tak cucuk lagi 3 dos. Booster belum ambil. Kenapa semalam hari Jumaat tuan-tuan tak boleh masuk? Hari ni tuan-tuan boleh masuk. Masjid yang sama, orang yang sama. Oh, baru saya faham rupanya COVID datang waktu Jumaat, dia tak datang waktu subuh. Tolonglah buat kerja bagi betul sikit, wahai saudara-saudaraku yang duduk di jabatan agama. Ya, yang duduk sebagai Tok Khadi, yang duduk sebagai pengarah jabatan agama, mufti, tolong tengok balik. Jangan buat keputusan mendadak. Bagi tempoh tuan-tuan, kami akan kuasakan siapa yang tidak ada booster pada awal bulan 4 kita tak benarkan solat Jumaat. Tak apalah, ada ruang masa. Ini bercakap tempohnya dengan Jumaat 2 hari. Berapa ramai pak imam muda yang tak cucuk booster tapi oleh kerana dia imam, dia boleh masuk masjid mengimamkan solat Jumaat. Makmum beratur kat luar tak boleh masuk sebab tak ada booster. Pak imam boleh masuk, jamaah tak boleh masuk. Adilkah Islam mengajar begitu? Jadi Tok Khadi kalau takut nak menegur pengarah, jadi pengarah takut nak beri nasihat kepada mufti, kepada duli tuanku, lebih baik letak jawatan. Ustaz boleh cakap lah ustaz berapa sen pergi kuliah orang bagi. Kami pegang jawatan ni ustaz, gaji 8,000. Gaji dibayar oleh masyarakat, dibayar oleh rakyat, dibayar oleh kerajaan, dibayar oleh majikan. Tetapi rezeki datang daripada Allah. Jadi mufti, jadi Tok Khadi, jadi pengarah jabatan agama, kalau masih tak faham tentang konsep rezeki, berhenti daripada jawatan. Buat memalukan. Masuk balik tuan-tuan ceramah. Bukan marah, geram. Saya pun dah cucuk booster dah. Bukan kita tak cucuk. Tapi kesian tengok ramai orang tak boleh sembahyang Jumaat. Dulu dah tak boleh, ni buat sekali lagi. Ya. Besok silat-silat nak sembahyang tarawih pun, oh kena ada booster. Allahu Rabbi. Berilah ruang kepada umat Islam beribadah. Ya, jangan terlalu mengikut kata-kata yang datangnya daripada golongan KKM. Memang mereka faham tentang kesihatan, mereka faham tentang keselamatan, tetapi mereka kadang-kadang kurang faham tentang hal urusan agama. Macam mana mereka nak faham hal urusan agama? Yang duduk di jabatan agama pun tak faham tentang agama. Walhal dalam Al-Quran Allah dah sebut walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baca sejarah Isra' wal Mi'raj. Oh, Nabi dipanggil daripada sebelah kiri, dipanggil sebelah kanan. Yahudi, Nasrani, hampa ikut juga. Tengoklah sikit. Kita dah ikut SOP semua, dah jarak dah bagilah orang semayang, apa masalah. Baik tuan-tuan. Jadi, Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sampai, Nabi sampai dulu di Baitul Ma'mur. Sampai di Baitul Ma'mur, Nabi semayang di sana. Apabila semayang di sana, apa kata baginda Nabi? Aku melihat ketika mana aku solat di Baitul Ma'mur, ramainya malaikat-malaikat masuk beribadah. Sekali malaikat masuk 70,000. Dia masuk tak keluar, masuk lagi grup kedua 70,000 lagi, masuk lagi grup yang berikutnya 70,000 lagi. Ramainya jumlah malaikat. Tetapi tuan-tuan, seramai-ramai jumlah malaikat itu, Islam menyatakan di mana? Islam menyatakan 10 nama malaikat sahaja yang wajib diketahui dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Ramai tak? Ramai malaikat. Tapi 10 saja yang wajib. Bila sebut wajib, kena tahu. Kalau tak tahu, berdosa. Balik tanya anak kita, mereka tahu tak nama malaikat?
Tahu tak tanggungjawab tugas malaikat ini apa? Kalau tak tahu, berdosa mereka. Bila mereka berdosa, kita selaku ibu bapa turut berdosa kerana membiarkan tanggungan kita tidak tahu apa yang wajib pada diri mereka. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan rezeki. Jibril, Mikail, Israfil tiup sangkakala. Yang keempat, ini ramai orang tahu, Israel. Sebab apa? Dah ada lagu, bila Israel datang memanggil, semua tahu. Mungkar, Nangkir, ini pun ramai orang tahu. Sebab pun ada dalam nasyid. Ya? Dia akan soal dalam kubur. Raqib, Atid, yang duduk kiri kanan membuat catatan. Cukuplah dapat tahu gitu. Malik, yang menjaga neraka. Ridwan, menjaga syurga. Malik Ridwan jaga mikrofon. Itu penyanyi ya. 10 aja Allah suruh kita tahu. Walaupun malaikat tu ramai, ada malaikat hafazah, ada malaikat zabaniyah yang akan azab orang dalam neraka, tapi Islam kata cukup dengan 10. Tapi yang ni pun kita tak tahu. Nama Ning Baizura kita tahu. Rafazira berapa kali kahwin, berapa kali bercerai, semua tahu. Artis ini anak berapa orang, artis terbaru bercerai pula. Yang ni ambil tahu nama Nabi, nama apa malaikat tak tahu. Allah, tuan-tuan, inilah kita, orang kita ni pada hari ini banyak kesilapan, ruang waktu diberikan pada benda yang tidak aulia. Nabi setelah mana selesai, Nabi naik bertemu dengan Allah. Ketika itu tidak diiringi oleh Jibril alaihi salam. Nabi naik bersendirian bertemu dengan Allah, lalu dikurniakan kepada Nabi SAW iaitu salat 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Bila Nabi dapat, gembiranya Nabi. Kerana apa? Diberikan sesuatu secara direct, secara terus kepada Nabi. Patutnya kita umat Islam juga rasa gembira kerana ada satu ibadah yang Nabi naik ambil sendiri daripada Allah, iaitu solat. Bila turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, macam mana Muhammad? Aku gembira Allah kurniakan kepada aku 50 waktu solat. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umat engkau tak mampu nak buat. Umat aku hebat, badannya hebat, tenaganya hebat. Mereka tak mampu, ini kan pula umatmu. Pergilah naik jumpa Allah. Mengikut riwayat, naik jumpa Allah kurangkan 10, tinggal 40. Turun berapa Muhammad? Ada lagi 40. Tak mampu, naik lagi. Kurangkan lagi 10. Naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya tinggal 5. Bawa turun. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, apa yang tinggal lagi? 5 waktu. 5 waktu itu pun wahai Muhammad, umat kamu tak mampu. Tak mampu buat. Tapi apa kata baginda Nabi SAW, wahai Musa, aku malu dah kepada Allah. Aku malu kepada Allah sebab apa? Allah dah bagi kepada aku 50, dikurang sampai 5. Tetapi kata Allah, biarpun solat itu 5 waktu, ganjaran pahalanya tetap sama seperti mana 50 yang aku beri. Maha kayanya Allah. Mana ada majikan sebulan 30 hari, kita pergi kerja 3 hari, dia bagi gaji penuh. Tak ada. Silap-silap dia kata hari ni last day, lepas tu tak payah datang kerja kalau macam ni punya pekerja. Tapi Allah tetap bayarnya, tetap seperti mana 50 waktu. Namun, benarnya kata Nabi Musa, umatmu tak mampu wahai Muhammad. Kalaulah umat Islam ini yang ada sekitar ni mampu solat, tuan-tuan, malam ni dah penuh dah. Dah penuh saf-saf yang ada. Tapi mereka boleh memenuhkan kafe-kafe yang ada, kedai-kedai kopi yang ada, tetapi untuk memenuhkan ruang masjid surau mereka tak mampu. Benarlah kata Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi turun juga dalam perjalanan, Nabi bertemu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Ini pernah saya sebut dengan kepada tuan-tuan. Nabi Ibrahim bagi tahu, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Tengok tuan-tuan, Nabi Ibrahim sampaikan salam untuk kita. Kerana apa? Sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bangganya umat Nabi Muhammad, kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim beri salam.
Nabi Isa baca dalam kitab Injil. Dia baca kitab Injil, dia dapati bahawa kelebihan yang Allah beri besok kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa kata, kalau boleh aku pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Maka sebab itulah menjadi asbab juga Nabi Isa alaihissalam diangkat naik ke langit. Dia belum dimatikan. Tapi nak tunjukkan di sini kehebatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kirim salam. Kata Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bagi tahu kepada umat-umatmu bahawa bumi syurga itu, tanah syurga itu sangat subur. Maka bercucuk tanamlah. Apakah pepohon yang dicucuk, yang perlu bercucuk tanamkan untuk tanah yang subur dalam syurga itu? Kata Nabi Ibrahim AS, sebagai tahu kepada umatmu, bercucuk tanamlah dengan pepohon Subhanallah yang dipimpin oleh imam tadi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah antara pepohon-pepohon yang patut kita tanam supaya ianya tanam di sini, tumbuhnya di dalam tanah syurga Allah. Tapi tak ramai orang hari ini. Kadang-kadang jangan duk zikir lah. Ni kita wirid zikir lepas ni pun bida'ah ni bida'ah. Yalah, kalau ada kuliah lain cerita. Daripada tak ada apa, lebih baiklah kita berzikir. Yes, itu lebih baik. Lalu Nabi juga dibawa oleh Jibril AS melihat bagaimana keadaan syurga, melihat keadaan neraka. Cuma saya nak sebut satu dua saja untuk kita tutupkan majlis. Antara yang Nabi lihat, pertama sekali, saya dah sebut dulu sekali, iaitu Nabi lihat di pintu syurga tertulis di sana, siapa yang bersedekah. Siapa yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan ganjaran kebajikan untuknya 10 kali ganda. Tuan-tuan sedekah 10 sen sama macam tuan-tuan sedekah RM1. Tuan-tuan bagi RM1 macam RM10, RM10 makan 100. Sedekah ni kepada siapa? Kepada tabung masjid. Kita tuan-tuan lalu tengok ada hamba Allah yang kita tengok macam doa, beri kepada dia. Walaupun dia bukan Islam, bagi kepada dia. Tetap kita akan dapat ganjaran pahala. Disebut di sana 10 kali ganda. Kata baginda Nabi, aku melihat juga di sana tertulis, siapa yang memberi pinjam, memberi hutang, bukan pinjam. Siapa yang memberi hutang, maka dia akan dibalas ganjaran kebajikannya sebanyak 18 kali ganda. Beri sedekah 10. Bagi orang berhutang dapat 18. Tapi bukanlah buka firma bagi hutang macam orang nak buat tu. Datang bagi kad, siapa nak hutang boleh jumpa saya. Itu bukan bagi hutang untuk alung. Walaupun dia buat iklan, saya bukan alung, saya mau tolong. Tak ada. Yang ni hutang betul-betul. Kenapa? Sebab bila berhutang, menunjukkan orang itu memang sangat-sangat memerlukan. Jadi kita bagi. Tapi kita pun dah kenal dah. Kadang-kadang yang datang ni, saya bukan tak nak bagi, ustaz-ustaz tak kenal lagi dia tu. Saya dah kenal dah. Dengan siapa pun datang pergi berhutang macam tu, berhutang hilang. Ni tu jenis. Tu pun ada juga. Yang tu pandai-pandai lah, kita dah kenal orangnya. Tapi kalau orang yang betul-betul memerlukan, kita bagi. Dan Nabi melihat satu kumpulan manusia yang menghentakkan kepalanya di batu. Semua kita tahu ni cerita ni. Hentak kepala di batu, pecah berderai, terlolong-lolong, menjerit kesakitan. Kepala dicantumkan balik oleh Allah. Elok semula. Hentak lagi kepala di batu. Macam orang gila punya kerja. Siapa mereka ni, wahai Jibril? Kata Jibril AS, wahai Muhammad, itulah di kalangan umatmu. Mereka yang meninggal dan mengabaikan solat. Maksudnya siapa? Kita kena dengar cerita ini, bayangkan di kotak minda kita. Itulah yang akan berlaku kepada anak kita. Itulah yang akan berlaku kepada saudara kita. Itu yang akan berlaku kepada masyarakat kita yang sekeliling rumah kita yang mengabaikan solat. Sebab tu solat ni kena jaga betul-betul. Nabi sebut siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia yang meruntuhkan agama. Dengar kuliah sedap-sedap, dengar kat bawah menjerit. Siapa tu? Haji Abang Roslan pun pergi tengok. Dia kata ada Cina dengan India datang bawa parang, bawa cangkul, ada bawa bekho pun ada. Kenapa? Nak datang robohkan surau kita. Surau sebagai syiar Islam nak dirobohkan. Saya kira bukan orang muda lah.
Silap-silap ayahanda kita yang nak menyanda, yang duduk atas kerusi pun turun. Mereka menjadi benteng utama mempertahankan daripada orang nak meruntuhkan agama. Tapi kita lupa kadang-kadang yang meruntuhkan agama itu ada dalam rumah kita. Isteri yang makan semeja, anak yang tengok TV sama dengan kita di ruang tamu. Mereka inilah orang yang tak memperdulikan langsung tentang solat. Inilah dia orang yang meruntuhkan agama. Kenapa kalau orang bukan Islam datang, kita sanggup menjadi benteng hadapan. Tapi kenapa dengan anak isteri yang duduk dalam rumah kita, kita tidak berani menjadi benteng, menegur mereka supaya tidak didatangi oleh api neraka Allah. Sebab tu tuan-tuan dalam bab ini kena jaga betul-betul. Ya, supaya kita ambil pengajaran. Ada satu kisah hadis tu panjang tapi kita cerita lain kali lah. Nabi kisahkan bagaimana zikir kita, solat kita, puasa kita, kata Nabi, dapat menyelamatkan kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal. Dan Nabi melihat satu kumpulan manusia, kata Nabi, aku melihat badan perutnya sangat besar. Siapa itu? Wahai Jibril AS. Kata Jibril, itulah di kalangan umatmu wahai Muhammad, mereka yang memakan makanan haram. Bukan makan daging babi yang haram, tetapi makan nasi, makan gandum, makan makanan ruji, tetapi hasilnya itu adalah daripada punca yang haram. Makan rasuah haram, sogokkan, kita makan harta bukan hak kita, haram. Kita menganiaya orang, kita dapat habuan itu bukan hak kita, haram. Hari ini kadang-kadang kita itulah kita katakan, kita pada hari ini kalau bagi polis tahan, bagi RM30, bagi RM50, itu haram, rasuah. Rasuah. Kita pergi minta orang buat urusan apa-apa, tolonglah cepatkan sikit. Tak boleh ni. Tak apalah, saya bagilah sikit duit kopi. Bagi berapa duit? RM50. Haram, rasuah. RM50 jadi rasuah. Tapi kalau kita sapu duit besar-besar, 500,000, 1 juta, itu bukan rasuah, itu commission. Dia jadi tak haram. Ini Malaysia. Itu bezanya kita hari ini. Tapi kata dengan pelawak Mak Sabah kata, apa yang dicakapkan itu dia kata bukan menteri-menteri Malaysia. Sebab menteri Malaysia setakat ni alhamdulillah semua baik-baik. Menteri Malaysia dia tak makan duit rakyat. Tu negara-negara lain mungkin dia makan duit rakyat. Menteri di Malaysia mereka tidak makan rasuah, mereka tidak makan duit rakyat kerana mereka cuma makan duit keluarga Malaysia. Baik. Selesai kan? Jadi akhirnya Nabi pun turun, tuan-tuan, sampai semula di Mekah seperti mana yang kita sebut di awal-awal tadi, bahawa bila sampai itulah menjadi satu cabaran kepada Nabi untuk menyampaikan. Tapi benda tu telah pun disampaikan kepada Abu Jahal dan disampaikan kepada masyarakat. Ada yang beriman, ada yang tidak. Hari ini menjadi tanggungjawab kepada kita bagaimana kita balik pula kita nak sampaikan kepada ahli keluarga kita akan beberapa peringatan, beberapa perkabaran yang harus dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita untuk menjadi umat Islam yang benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, jangan mengabaikan solat, kerana dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj dua benda yang Nabi nak tunjukkan. Pertama, tentang perintah solat. Kalau dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, solat masih duduk macam tu juga, tak ada guna. Yang kedua, nak tunjukkan tentang nilai keimanan. Sebab itulah dalam bab keimanan ini, tuan-tuan, walaupun ayat yang saya sebutkan tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, hingga akhir ayat tu, ayat itu ayat yang menceritakan perjalanan Nabi untuk nak tunjukkan bagaimana pentingnya iman. Percaya atau tidak yang Nabi nak kabarkan. Namun kalau kita buka Al-Quran, surah Fatihah yang didahulukan. Kenapa tak diletakkan ayat subhanalladzi? Sebab bagi orang faham. Bila dia faham surah Fatihah, siapa diri dia, siapa Allah, apa yang dia kena minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa minta ihdinas siratal mustaqim? Sebab nak jalan yang lurus, bukan jalan yang dipesongkan.
Dah faham itu, baru pergi kepada surah kedua. Surah kedua apa? Surah Al-Isra' ke? Tidak. Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini kata Allah. Kitab mana? Al-Quran yang kita dah baca. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Siapa yang masih ragu-ragu isi kandung Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, tak payah nak dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Sebab apa? Sebab dia terkandung salah satu peristiwa isi cerita dalam Al-Quran. Kalau dia ragu-ragu, tak payah. Bagaimana kita nak jadikan orang yang tidak ragu-ragu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia kena beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang gaib itu apa? Termasuklah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Semua orang tak nampak. Kita dengar cerita je. Kalaupun kita hadir di zaman Nabi SAW, batang tubuh Nabi ada wujud ketika itu, pun kita tak nampak sebab Nabi mengkabarkan. Jadi beriman itulah antara perkara yang akan menjadi pendorong dan sebagai sesuatu yang menyambut berita yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maka sebab tu tuan-tuan, iman kita kena perteguh dan tingkatkan. Nak cari iman di mana? Datanglah ke masjid surau, datanglah tempat-tempat pengajian ilmu. Di sana adanya iman. Iman tak boleh dicari di cyber cafe. Iman tak boleh cari di kelab malam dan pub. Tapi carilah iman di tempat di mana ilmu-ilmu agama disebarkan. Mudah-mudahan selamat kita dunia, selamat kita juga akhirat. Dan dengan apa sedikit sebanyak yang dapat kita kongsi dalam masa yang terbatas ini, memberi ruang kepada kita untuk kita mengambil pengajaran dan kita laksanakan bersama dengan ahli keluarga dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami, ahli keluarga kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mantapkanlah keimanan pada diri kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kesesatan. Ya Allah, kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dikunakan syurga. Maka kami merayu kepadamu ya Allah, jadikanlah diri kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada malam ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir ya Allah, lalu Kau redha dan Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.